Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila arwahi masyaikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilman kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Haddatsana Abdu bin Humaidin qala haddatsana Muhammad bin Fadli qala haddatsana Hammad bin Salamata an Habib bin Syahidi anil Hasan ay Hasanil Basri an Anas bin Malikin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa muttaki'un ala Usamah bin Zaidin alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi wa shalla bihim. Alhamdulillah, rahmatullahi semua. Hari ini kita masuk sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Lama kita berhenti tak tahu berhenti di mana, hadis tak tahu. Nah, hak ambo tandanya situlah. Nah, kalau terulang balik kau lagu mana, kau minta maaf banyak. Enggak ambo sore hak kita, orang lain tak hak kita lagi. Jadi kita masih lagi babu majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam bab hadis-hadis yang telah datang la ya hadis pada menyatakan pakaian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hari ininya kita masuk hadis. Kata dianya haddatsana Abdu bin Humaidin, menceritakan kami. Kata Imam Tirmizi, menceritakan kami oleh Abdu bin Humaid. Qala, berkata ia, haddatsana, menceritakan kami oleh Muhammad bin al-Fadli. Kata Muhammad al-Fadli, haddatsana Hammad bin Salamah, menceritakan kami oleh Hammad bin Salamah. An Habib bin Syahidi, daripada Habib bin Syahid. Anil Hasan al-Basri, daripada Hasan al-Basri. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ini dia panggil sanad. Daripada Imam Tirmizi sampai kepada sahabat Nabi disebut satu persatu. Inilah orang panggil teguhnya Islam. Kenapa? Karena masadir ahkam syar'iyah, tempat sumber bagi segala hukum-hukum syarak, iaitu pertama yang tertingginya ialah Al-Quranul Karim, yang keduanya As-Sunnatun Nabawiyah, yang keempatnya Ijma'ul Ulama, yang ketiganya Ijma'ul Ulama, dan yang keempatnya ialah Qiyasus Sahih. Maka yang tertinggi sekali ialah Quran. Maka Quran tu pasti cerak, yakinlah sampai kepada kita di atas jalan mutawatir. Atas jalan mutawatir. Apa mutawatir? Yakni khabaran yang disampaikan daripada bilangan perawi yang tidak mungkin boleh sepakat untuk berdusta. Itu dia panggil mutawatir. Ramai sangat tak mungkin sepakat nak berdusta. Maka khabar mutawatir ni tak ada lain dah, yufidul yakin, memberi faedah yakin. Bukan hanya Al-Quran sahaja mutawatir, bahkan ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke darjat mutawatir. Maka setiap daripada dalil yang mutawatir, maka keyakinan kita mestilah bulat 100%. Dan banyak hadis-hadis mutawatir dan Al-Quran itu sendiri ialah menjadi sumber di dalam aqaidul iman, simpulan kepercayaan, akidah. Karena akidah tu tak boleh zan, tak boleh waham, tak boleh syak. Karena hak tu kufur. Zan Tuhan ada, sangka kuat Tuhan ada, kafir selalu. Ataupun Tuhan tak ada kot. Zan Tuhan tak ada, kafir ke? Ataupun halu-halu je dalam hati dia kata Tuhan ni ada. Dia panggil waham. Kafir kat tu. Atau 50 idrakut tarafain fil qalbi minas sawa'i, mendapatkan dua tepi dalam hati dia tu di atas bersamaan. 50 kufur ke kafir. Yang akidah mestilah orang panggil yakin. Maka kerana itulah dalil dalam ilmu akidah juga min adillatil yaqiniyah, daripada dalil-dalil yang diyakinkan. Mana? Seumpama Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang mutawatir. Gitu juga hadis-hadis yang tidak sampai ke tahap mutawatir, tapi ulama sepakat kata memberi faedah yakin. Seumpama hadis-hadis yang ada dalam Sahihil Bukhari dan Muslim, sehingga ulama kata asahul kitab ba'da kitabillah Sahihil Bukhari wa Muslim. Sesahih-sahih kitab selepas daripada Quran ialah Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu juga memberi faedah yakin, walaupun tidak bertaraf mutawatir. Kemudiannya di sana ada hadis-hadis yang tidak sampai ke tahap yakin. Dia panggil hadis-hadis ahad. Bukan tak sampai ke tahap yakin tu dengan makna bukan hadis Nabi, bukan. Makna dia tak sampai ke tahap mutawatir. Dia panggil hadis ahad.
Maka hadis ahad ni pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Hadis ahad ni lah yang diberi hukumkan sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi, dhaif li zati, dhaif li ghairi. Maka ini bicara dia panggil ulumul hadis. Mastalahul hadis, istilah-istilah mastalahat yang dibuat istilah dalam ilmu hadis. Maka ilmul hadis itu ialah ilmu yang sampai kepada kita dengan yakin. Maka tak betul kalau dia kata ilmu hadis ni dibina di atas zon belaka-belaka. Tu salah tu cakap gitu. Tak betul. Kalau kita terjemah Arabnya ulumul hadis mabniyatun ala zanni aslan, itu maksud. Ilmu hadis ni dibina di atas zon belaka-belaka. Tak betul tu, tak ada kaedah seperti itu. Adapun ulama kata periwayatan hadis ahad itu dibinakan di atas zon pada kebanyakan, bukan semua, bukan belaka-belaka. Itu ada. Ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalibi. Periwayatan hadis ahad tu dibina di atas zon pada kebanyakannya, bukan semua. Karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim tadi tidak zon, yakin. Ulama ambil tahap yakin. Lepas Quran ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi jangan kita kata hadis ni zon je belaka-belaka. Sahih di sisi awak belum tentu sahih di sisi saya. Ada ni. Berat cakap gitu. Perawi yang sikah ni boleh jadi dusta. Berat tu. Tu cakap gitu tu orang panggil tidak ihtiyat, tidak cermat. Tasamuh, bermudah-mudah. Ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena orang-orang yang anti hadis memang faham seperti itu. Orang anti hadis memang faham seperti itu. Hanya Quran saja kita boleh terima. Hadis bukan daripada Allah Ta'ala, daripada sahabat-sahabat, daripada orang-orang perawi-perawi manusia biasa. Boleh jadi dusta, boleh jadi bohong. Itu tengok. Ini cakapan seperti ini tak boleh. Terpaksa hamba kena ulang pula, walaupun jawab dah dalam video YouTube tu. Tapi banyak lagi hak benar. Lama rupa-rupa hak benar ni payah lagi. Kismis tu jari orang jual kali kot. Betul ni. Dia kata, tengok, ustaz ni kata bina di atas zon boleh, berapa ustaz ni kata tak boleh? Beza bangang. Ustaz ni dia kata ulumul hadis mabniyatun ala zanni. Ustaz tu kata ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalibi. Sama tak tu? Tak sama. Ustaz tu dia kata ulumul hadis mabniyatun ala zanni aslan. Ilmu hadis dibina di atas zon belaka-belaka. Teruk tu. Mana ada ulama cakap gitu? Salah tu. Hanya Quran saja hak yakinnya. Ada tu video cakap gitu. Hadis Nabi semuanya zon belaka-belaka. Tak betul lah cakap gitu. Ada pun ustaz seorang lagi tu, walaupun dia tidak sama manhaj dengan kita, dia berbeza aliran dengan kita, tapi dia betul. Dia kata mana? Ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalibi. Periwayatan hadis ahad tu dibina di atas zon pada kebanyakan hadis, bukan semua hadis. Bukan semua hadis. Karena ada hadis ahad pun dibilang yakin juga mana? Seumpama hadis-hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Gitu. Sama dah tu. Tak sama ada je apa je benak lagu tu semua. Duk ulah lagi, duk atas lagi WhatsApp dah tu ni. Tengok sama ni kata sama abah mung lain gitu dengan molek. Tak sama tu. Ilmu hadis dibina di atas zon belaka-belaka. Periwayatan hadis ahad dibina di atas zon pada kebanyakannya. Sama ke? Tak sama. Jadi kalau salah tu tetaplah salah. Kena minta maaf. Tu ni kena betul balik. Jangan ego bawa ke kita puak tua tak faham. Puak lain pula salah. Kita hak cakap mudah-mudah, orang lain pula salah. Kena kalau gitu ni. Pelik. Hamba tak ada nak mikir lagi. Hamba kalau salah mengajar, ada orang beki, ada orang betul, ada kritik, tegur, kita akan betul balik. Sungguh.
Iya. Malu gapo? Biasa salah tu. Hak tak salah tu malaikat, betul tak? Manusia tu biasa salah. Hak maksum tu para nabi, para rasul, para malaikat. Selagi kita bukan malaikat, bukan rasul, bukan nabi, hak salah tu biasa. Nah, tapi orang hak baiknya bila salah dia tobat, dia beki. Nah tu. Hak benarnya bila salah wak lembunya, wak tak tahu dekat sini. Ha tu berat tu hak bengang tu panggil. Nah. Lebih lagi ngajar ni dia kena tanggungjawab atas para pendengar, para penuntut, para pengikut. Kenapa tanggungjawab? Kita nak heret manusia tu tuju ke kita, ke tuju kepada kebenaran. Kalau tuju pada kebenaran, kalau kita salah kita baiki. Oh, saya salah cakap itu. Ilmu hadis dibina di atas zon belaka-belaka. Tak betul tu. Hak betulnya periwayat hadis ahad tu dibina di atas zon pada kebanyakannya. Selesai. Tu je. Apa yang kita tak boleh nak? Tak boleh kah kata ni. Cuma ayat sikit sebenarnya ada hadis mutawatir. Sebenarnya orang semua faham belaka. Kok tu tak faham? Salah kau orang lain pula dah. Kata ni. Jangan gitu. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang layak dan berhak untuk diikut. Bukan orang. Orang ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Nah, itu ingat baik. Siapa lain ni ada tu bik pula dalam page apa nama tu, kami tidak mahu Wahabi di Malaysia ke apa. Atau siapa dia admin ni bodoh tak kerti bahasa dah tu ni. Iyalah Wahabi tu tak betul, tapi ada benda hak dia bercakap dalam bab ni tu betul. Salahnya orang kita cakap tu dengan tak cermat, bermudah-mudah, sehingga golongan anti hadis tepuk tangan. Oh ni dah betul Ustaz ni. Golongan Syiah pun, wah ni betul dah ni. Kami gini kat faham. Siap kita. Utuh habis anak masadir ahkam syar'iyyah. Kalau utuh sunnah Nabi, utuh ijma', utuh qiyas. Tak ada pakar. Tinggal Quran saja. Jadi fuak Quraniyah mana? Fuak Quraniyun mana? Fuak anti hadis. Ni ni. Tu bahaya tu. Kalau dulu anti hadis ni tak apa. Mullah tu meninggal dah, apa nama? Kasing apa? Kasing Selamat apa? Kasing Selamat ada? Kasing Selamat nama? Atau ingatlah aku namanya nama ni. Tu kalau tak silap lah. Kalau salah tu maaf banyak. Tu antara orang-orang yang berpahamai dengan anti hadis. Hadis ni tak boleh nak pakar. Kenapa? Bukan daripada Allah Taala. Nabi sendiri cakap. Siapa hak dengar? Sahabat. Sahabat bukan maksa, boleh jadi bohong, boleh jadi tak ingat, kau lupa, kau pelawak, kau sembunyi, kau macam-macam. Tak betul cakap gitu. Yang betulnya perawi thiqah boleh jadi terlupa, tersalah. Itu baru orang panggil beradab dengan ulama. Bukan perawi thiqah pun boleh bohong. Allah. Dah thiqah tu makna dipercayai, bohong pula dah. Percaya ke mana lebah. Itu orang panggil su'ul adab dengan alim ulama. Kalau kita benar kata kita orang ahli sunnah wal jamaah, maka kita kena angkat martabat ulama. Jangan dihina gitu. Kalau tidak, apa guna Imam Tirmizi duk sebut sanad ini ni? Qala haddatsana Abd bin Humaidin, qala haddatsana Muhammad bin al-Fadli, qala haddatsana Hammad bin Salamata an Habib bin Syahidi anil Hasanil Basri an Anas bin Malik. Apa tujuan ni? Tujuannya al-isnadu minad-din. Sanad tu daripada agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad begini, laman syaa qala ma syaa. Semua orang boleh kata Nabi kata. Padahal Nabi tak kata. Maka ginilah cara ulama-ulama dulu jaga ketulinan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan daripada siapa, guru dia ambil daripada siapa, guru pada guru dia ambil daripada siapa, maka orang boleh cek siapa perawi, guru dia ni siapa. Tu ada orang panggil tabaqatus syuyukh atau mu'jamus syuyukh, ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu menjarhkan perawi tersebut dan menadilkan, mentadilkan perawi tersebut. Oh, perawi ni semuanya siqatun. Maka naik hadis tu martabat sahih. Tidak ada putus ittisalu sanad. Sambung terus sanad dia.
Nah, lagi pula perawi itu siqah, tak ada ilah, tak ada orang panggil kecacatan, syaz, tak ada, maka hadis itu naik martabat sahih. Tak cukup syarat sahih, hasan. Tak cukup syarat hasan, dhaif. Hadis Nabi belaka tu. Nah, yang kata hadis dhaif bukan hadis Nabi yang ada sini. Lagi juga ada setengah kelompok kita, hadis dhaif ni, hadis dhaif ni. Hadis dhaif ni Nabi. Kok bukan hadis Nabi tu maudhu'. Nah, itu baru bukan hadis Nabi. Reka-reka magzub yang didustakan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Baik. Apanya kata dia anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja telah keluar ia ai min baitihi. Nabi satu hari keluar daripada rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa padahal ia wawul hal dia bang, wa huwa padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun, wa fi riwayatin, sabit dalam satu riwayat yang lain, yatawakkau. Nah, apa muttaqiun yatawakkau? Dalam satu riwayat yang lain yattaqiu, ada satu riwayat yatawakkau. Nah, dari riwayat ni muttaqiun. Nah, dah. Maknanya mu'tamidun, mana bersandar, mana berpapoh, bersandar ala Usamah bin Zaidin, di atas Usamah bin Zaid, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula ni maknanya anak bagi hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi merdeka. Nah, jadi Zaid dulunya ialah anak angkat Nabi, hamba, kemudian Nabi SAW ambil beli dia jadi anak angkat. Kemudiannya dapat anak nama Usamah. Nah, itu dia ni maula. Nah, maula. Kenapa tu Nabi SAW menyandar pada Usamah, menyandar pada Usamah keluar. Yakni Nabi SAW ketika ninya sakit dah. Nah, uzur, sakit. Maka tetaplah Nabi SAW tu keluar daripada rumahnya untuk ke masjid semaya. Ini Nabi SAW. Nah, tapi Nabi tu rumah dia rumah tu imam ni lah, dekat gini je kat sini. Kalau kita tu rumah perumahan jauh-jauh, kalau sakit tak apalah. Nah, rumah Nabi tu dia dekat dengan masjid. Nah, berdinding dengan masjid, nah, pintu dengan masjid. Nah, jadi tetaplah Nabi SAW tu keluar untuk sembahyang berjamaah. Nah, itu tengok. Ini orang panggil khisal, sifat mahmudah. Nah, sifat terpuji Nabi SAW iaitu istiqamah dalam amalan. Apanya? Berjamaah. Ini payah kita nak buat ni. Nah, payah kita nak buat. Melainkan kita kena hidup dalam suasana dekat dengan masjid, dekat dengan surau ataupun pondok. Kalau pondok tu memanglah ya ada musalla dia, nah, ada masjid dia sendiri, duduk keliling. Tu mudahlah nak jaga semaya jemaah. Tapi kalau kita duduk perumahan kita sore tak ada surau, tak ada masjid, payah. Melainkan kita tu maya jemaah dengan anak bini kita dekat sini. Tu. Kalau tidak kat semaya sore tunggal langgak sore. Ini Nabi SAW walaupun tengah gering, sakit, nah, uzur, tetap Nabi SAW kharaja min baitihi wa huwa muttaqiun ala Usamah bin Zaidin. Nabi keluar daripada rumah dia, hal keadaan Nabi itu berpapoh, menyandar di atas Usamah bin Zaid untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke masjid untuk sembahyang berjemaah. Kemudiannya alaihi, di atasnya, ay alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, saubun, ada pakaian yang Nabi pakai, namanya ialah qitriyun. Tuh pakaian hok nama qitriyun.
apa kitriyun? Mansubun ila qatari. Pakaian yang dinisbahkan kepada negeri yang bernama Qatar. Sampai sekarang pun ada negara nama Qatar. Nah, tu negara nama Qatar. Jadi kitriyun ni pakaian yang diperbuat daripada sana, daripada negeri Qatar. Sejenis kain qattan. Lagu mana apa dia panggil bahan dia tu? Saubun kitriyun, pakaian yang dibangsa pada negara Qatar tu. Nah, sejenis apa ke orang panggil kain, material dia. Tak tahu ni, kain dia tak apa. Sejenis kain qattan, yakni kain kapah yang kasar, yang berasal daripada Bahrain atau Qatar. Nah. Saubun jayyidun masnu'un fil Bahrain. Itu dalam kitabnya disebut. Nah, pakaian kitriyun ni, nah, pakaian kitriyun ni saubun jayyidun, pakaian yang bagus, masnu'un fil Bahrain, yang diperbuat medain lah. Masnu' ni maknanya medain Bahrain, daripada negeri Bahrain. Itu Nabi SAW pakai pakaian yang diperbuat daripada kain qattan yang bagus, yang selesa, yang cantik, itu yang diperbuat daripada negeri Bahrain. Oh, kalau gitu kain tadi itu bukan pakai baju dah. Qad tawashshaha bihi. Oh, qad tawashshaha bihi, sungguhnya menyelempanglah, membuat selempanglah dengan dia, dengan titri tadi, dengan kain daripada Bahrain, daripada Qatar tadi. Maknanya Nabi buat sebagai selender. Tu buat letak tahu selender ini. Nah, daripada mana? Daripada Bahrain. Artinya di sini Nabi SAW ada pakai selender. Ini sabit ni. Sabit lah orang panggil Nabi SAW tu ada pakai selendang. Jadi kalau kita bawa sejadah ke atau selendang ke atau ridak gini ke, atas bahu gini, kita niat kata nak ikut sunnah Nabi SAW. Dapat tak pahala? Dapat. Tapi jangan pula tengok orang tak akan selendang, tak ikut sunnah. Jangan. Ni ada jenis orang tu nak gitu. Nah, bila dia pakai serban, berjubah, berjanggut, sugi pula dekat atas ni, dia pun tengok orang tak akal, tak percaya. Gendoh. Ni. Tak ikut Nabi kuat lagi, saya kuat ikut. Penat gitu tu. Nah, tu orang panggil sunnah jibiliyah. Nah, sunnah jibiliyah. Nah, tu bukan tuntutan yang menekankan kita ni untuk ikut, wajib ikut dah. Tapi kalau kita buat, kita pakai, kita guna, niatnya ni ikut Nabi, dapat pahala tak? Dapat. Pakai serban, ni ikut siapa tu? Ikut Nabi, dapat pahala. Simpan janggut, segenggal, nak ikut siapa? Ikut Nabi, dapat pahala. Nah, ambil selender buh. Nah, ni ikut siapa? Ikut Nabi, dapat pahala. Tapi kalau tidak, saja super biasa ya. Abu Lahab, Abu Jahal pun ada juga dekat sini. Jubah ke apa? Abu Lahab, Abu Jahal dulu tak pernah nak pakai seluar jing, baju cak korok ke dekat sini. Cak boyong ngakak ke, tak pernah. Kan jubah serban ke? Habis mana kita tak akal baju? Mana pakai jubah, pakai serban? Abu Lahab mula pakai ke? Aku nak tiru dia. Ada gitu? Tak ada. Tak ada orang pakai jubah, pakai serban ni nak ikut Abu Lahab, Abu Jahal. Sebab apa? Sebab Abu Lahab, Abu Jahal pakai jubahnya, mukanya keruh. Nah, hatinya kotor. Nah, penuh dengan kejahatan. Nah, benci ke orang, benci ke Islam, benci ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benci kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita tu berjanggut, berserubah, berserban, nah, tapi benci muka tu kunyuk, tengok kau orang nak telai orang kat sini. Apa muhasabah balik. Jubah Nabi ke jubah Abu Lahab, Abu Jahal kita pakai kat sini. Nah,
Jadi kalau pakai jubah, pakai serban, berjanggut, bersugi, mukanya kena manis, senyum, beri salam ke orang, tegur sapa dengan orang, kasih kepada kaum muslimin, kasih kepada anak-anak kecil, hormat pada orang tua. Itu baru orang panggil jubah, serban, janggut, sugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia tu lagu tu. Sebab demo duk berat kau tu. Duk berat kau serban, duk berat kau janggut no. Hak tu sunnah jibiliahnya. Sunnah hak ditekan kita tu bersifat berakhlakul karimah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan Nabi diutuskan untuk mengajar akhlak mulia. Akhlak mulia tu dilengkapkan, disempurnakan lagi. Hak tu hak sunnah baik. Tu hak sunnah betul. Tu lagu tu. Baik. Wa shalla bihim, dan sembahyanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim ay bis sahabah, dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ma'al qaum fi maradihi alladhi qabada fihi fi thawbi wahidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit ni bukan sakit biasa-biasa ni, sakit hak dekat-dekat nak bawa kematian dah ni. Jadi Nabi tu keluar daripada rumah Nabi berpapoh dengan Usamah tadi, pakai selendar tadi, selendar kitriyun tadi, nak pergi keluar semaya jemaah dengan para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit ketika tu, yang mana sakit tersebut menjadi asbab kepada diqabakkan, dicabutkan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pakaian yang sama. Itu di dalam pakaian yang sama. Itulah. Jadi cerita sininya nak ambil cerita kata apa? Nabi SAW ada pakai selendang. Itu orang panggil mahalus syahid kita. Tepat kita nak ambilnya daripada tajuk libasin Nabi ni, pakaian Nabi ni ialah Nabi ada pakai selendang. Itu habis. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala qala Abdu bin apa ni? Qala Abdu bin Humaidin lagi. Oh ya tinggal ya. Abdu bin Humaidin ni guru kepada Imam Tirmizi. Ya banyak guru dia, Imam Bukhari pun tu guru dia juga. Qala, berkata oleh Abdu bin Humaidin, bukan. Qala Abdu bin Humaidin, telah berkata oleh Abdu bin Humaid, qala Muhammad bin al-Fadli, telah berkata oleh Muhammad bin Fadli. Dia kata mana? Sa'alani, telah menanya akan daku Yahya ibnu Ma'inin. Telah menanya akan daku oleh Yahya bin Ma'in. An hadzal hadisi, tentang ini hadis. Hadis tak ada. Hadis Nabi keluar daripada rumah, hal keadaan berpapoh dengan Usamah bin Zaid. Letak selendar atas bahu itu, pergi semaya jemaah dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. An hadzal hadis, tentang ini hadis. Hadis mana? Alladzi fihi zikru libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang padanya hadis itu disebutkan pakaian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. An hadzal hadis awwala ma jalasa ilayya, awal-awal ketika mana mula-mula duduk di hadapan aku, katanya siapa? Katanya Muhammad bin Fadli. Jadi Muhammad bin Fadli kata Yahya bin Ma'in ni, dia tanya kepada aku tentang hadis ni ketika mana mula-mula dia duduk depan aku. Itu maknanya cerita dia disebut situ. Fakultu, maka berkata oleh tu, ini siapa? Muhammad bin Fadl. Muhammad bin Fadli kata, fakultu, maka aku pun jawab. Aku jawab kan? Haddasana, mencerita akan kami Hammad bin Salamah, oleh Hammad bin Salamah. Faqala, maka berkata oleh Yahya bin Ma'in,
Lau kana min kitabika, kalaulah hadis tersebut yang meriwayatkan daripada Hammad bin Salamah tu ada dalam catatan kamu, mana tulisan kamu tulis min kitabika, inilah kana khair, nescaya tu lagi bagus. Jadi ceritanya gini, Yahya bin Ma'in dia jumpa dengan Muhammad bin Fadl, dia tanya tentang hadis tadi. Daripada mana mu terima hadis ni? Maka kata Muhammad bin Fadl, menceritakan kami hadis tersebut oleh Hammad bin Salamah, gitu. Lalu kata Yahya bin Ma'in, dia kata kalau laukana tahdits, kalaulah hadis tu diriwayatkan min kitabika, mana dalam catatan kamu, lakana khair, nescaya itu lebih baik. Ingat pun ingat, lepas tu catat pun catat. Nak tu ni. Ya, ada dhabit ni ada dua. Dhabit fil kitab, dhabit fil qalb. Dhabit dalam hati, ingat dalam hati, dan dhabit di kitab. Kebiasaan orang bijak ni dia tak dhabit di kitab, dia ingat, dia hafal. Kelebihan orang hafal ni, ketika muda power, tanya gapo pok jawab ni dalam sahih tu, dalam kitab ni matannya begini kaedahnya begini duk lepas letak dia belakang. Maka dia ngaji ni kurang nak dhabit, kosong kitab dia, tak ada dhabit langsung, bersih. Tu kelebihan dia ketika muda. Tapi ketika tua, siap. Tu dia tua mari ni kahwin dah, nya lupa tu nya banyak perkara. Itu kelebihan orang hak kurang hafalan, kurang dhabit qalb dia, dhabit fil qalbi dia tu kurang. Maksudnya kat ngapa benar akan gapo aku tak ingat-ingat kata ni. Jadi dia ni tulis kamu gapo saja tulis. Memanglah kurang ketika mana muda. Ketika muda orang tanya, ustaz apa hukum tu? Aduh, ada dalam kitab tu, saya ada tu, nanti saya cek balik. Lambat. Tapi lebihnya ketika mana dia tu tua. Dia tua tu dia boleh ngajar lagi sebab apa? Dia tulis. Dia tulis, dia tahu. Memang dia tu sejak di awal lagi tak ingat. Jangan kata lupa kata ni. Memang dia tak hafal jadi awal. Dia tulis je belaka. Catat je dalam kitab-kitab dia, buku catatan dia. Kelebihan orang lagi ni ketika tua. Orang nak tupai dia. Kalau tadi hak muda, hak kuat hafalan tu lebih baik. Kalau sahabat dia nanti tua sekejap dia akan minta, mak tak ada kau kitab-kitab dhabit mu, aku learning kurang lah hafalan, tak ingat lah, kata dia tua nak tupai. Tika muda nampak macam tak aling ustaz ni sikit-sikit, nanti saya cek dulu lah kitab tu, dia tak ingat, dia tak ngapa, duduk dalam catatan dia semua. Tapi kelebihannya nanti tua tetap dia boleh mengajar. Kenapa? Dia catat. Hak tadi kelebihannya masa muda. Masa muda orang tanya, ustaz apa kau ni? Bruk jawab dengan Quran, hadis, kaedah fiqh, matan gapo, ingat depa letak. Masa muda gini, hebat ustaz ni. Tapi nanti tua, sudah. Dia pula kena pergi cari saing dia hak lain ni. Ada tak kita dobit-dobit Aku payah nak ingat lah ni dah. Lupa banyak lah ni dia tua-tua mari. Ada kelebihan dia masing-masing. Baik. Kita berhenti situ dululah. Ampanya lama sangat cuti sini, tak ada nak tengok kita hari ni. Pagi petang malam ni pula. Ada program pula pagi esok. Kita berhenti situ dulu. Laukana tahdits min kitabika lakana khair. Di situ dulu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.